Untuk mengulas lanjut, bersedia melalui Skype ketika ini Dr. Muhammad Taufik Yaakob. Beliau merupakan pensyarah Jabatan Pengajian Pentadbiran dan juga Politik Universiti Malaya UM. Doktor, kita tahu bahawa minggu ini merupakan minggu akhir bagi pengundian Belanjawan 2021 di peringkat jawatankuasa. Tetapi daripada perkara yang berlaku sejak pagi tadi dengan pengumuman terkini berkenaan dengan prosedur operasi standard dan juga bagaimana ahli parlimen yang dalam perintah HSO ini dibenarkan untuk membuat pengundian, apa yang boleh kita belajar dari proses perdebatan dan juga prosedur-prosedur ataupun ketetapan baru yang diumumkan ini? Saya sebenarnya melihat apa yang berlaku di parlimen sepanjang pembentangan tingkat dasar dan kemudiannya undian di tingkat jawatankuasa ini merupakan satu proses yang cukup diperlukan dan perlu dipandang lebih penting melibatkan ahli-ahli parlimen kerana apa ini merupakan pembentangan belanjawan untuk masa depan negara dan perlukan satu komitmen yang besar daripada ahli-ahli parlimen bagi memastikan pembelanjaan negara itu berada pada landasan yang sebetulnya, walaupun kita berbeza pandangan politik, tetapi pada waktu yang sama sebenarnya kita memerlukan satu kerjasama yang baik, bukan sahaja daripada ahli-ahli parlimen Kerajaan Perikatan Nasional, tapi pada waktu yang sama daripada ahli-ahli parlimen Pakatan Harapan. Doktor, melihat kepada perkembangan semasa, kita lihat sebelum ini 22 usul ataupun 22 kementerian telah pun diluluskan di peringkat jawatankuasa sama ada melalui undian sebulat suara ataupun melalui belah bagi. Dan selepas ini ke peringkat seterusnya iaitu bacaan kali ketiga. Adakah boleh dikatakan sehingga pada ketika dan waktu ini Belanjawan 2021 selamat untuk diluluskan? Saya yakin dan pasti bahawa Belanjawan 2021 ini akan diluluskan dengan berjayanya kerana kita dapat lihat di tingkat dasar itu sendiri dan di tingkat jawatankuasa hampir separuh telah selesai, membuktikan bahawa keputusan yang konsensus melibatkan ahli-ahli parlimen itu cukup menggembirakan rakyat kerana proses itu berjalan dengan baik walaupun ada tentangan daripada Pakatan Harapan. Tetapi kita melihat ini sebenarnya mencerminkan dilema politik yang dialami oleh Pakatan Harapan. Mereka terbahagi pada beberapa kumpulan dan ini sekaligus menunjukkan bahawa Kerajaan Perikatan Nasional itu tidak ada masalah yang besar untuk mentadbir negara hatta untuk meluluskan Belanjawan 2021. Doktor ada menyebutkan mengenai Kerajaan Perikatan Nasional yang sekaligus dia tertumpu kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ataupun ahli Parlimen Paguh. Dan sebelum ini juga kita lihat di pihak pembangkang Pakatan Harapan, Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim dikatakan mempunyai sokongan majoriti mudah untuk membentuk kerajaan baharu. Dan ada juga pendapat yang menyatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin sewajarnya meletakkan jawatan jika sebenarnya ada ahli-ahli parlimen, ada 10 ahli parlimen yang dikatakan telah beralih arah dan menyokong ataupun menandatangani akuan bersumpah menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pandangan doktor terhadap permainan angka dan nombor oleh Presiden PKR ini? Saya melihat ini merupakan propaganda politik. Walaupun diketengahkan beberapa nombor ataupun angka, tetapi buktinya itu masih belum ada. Daripada dulu lagi pihak pembangkang khususnya Datuk Seri Anwar pada waktu yang sama telah menyatakan cukup nombor dan akhirnya kita lihat apa yang berlaku masih belum terjadi apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar. Bagi saya sudah sampai masanya khusus bagi ahli-ahli parlimen dan pemimpin-pemimpin utama pembangkang yang telah lama dalam pembangkang untuk menilai semula karier politik mereka dan bagaimana untuk beri ruang kepada pelapis-pelapis muda untuk diketengahkan dan rakyat boleh menilai sebenarnya bagaimana mereka tidak berjaya untuk dapatkan jumlah dan yakinkan Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agung untuk bentuk kerajaan. Sudah-sudahlah dalam perkembangan politik negara kita harus move on kerana kalau nak lihat sokongan dan keyakinan pada Tan Sri Muhyiddin itu boleh lihat semasa pelantikan speaker sebelum ini beliau berjaya menukar speaker dan akhirnya dalam Belanjawan kali ini apa lagi yang nak dihangatkan dalam konteks politik negara. Cukuplah bagi pandangan saya. Doktor, adakah ini bermakna kedudukan Tan Sri Muhyiddin Yassin di dalam Kerajaan Perikatan Nasional ataupun Perikatan Nasional itu sendiri semakin kukuh? Ya, sudah pasti keadaan dan kedudukan Tan Sri Muhyiddin itu semakin kuat
kerana berjaya untuk meluluskan belanjawan 2021 dalam sikit saja masa lagi. Dan bagi saya cukup-cukuplah propaganda politik yang digembar-gemburkan sebelum ini. Kita perlu fokus kepada bagaimana nak membangunkan negara, menjaga kebajikan rakyat, memastikan kestabilan negara, itu lebih penting berbanding dengan propaganda politik yang sebenarnya tidak memberi kemajuan kepada rakyat dan negara. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Taufik Yaakob, pensyarah Jabatan Pengajian Pentadbiran dan juga Politik Universiti Malaya UM, di atas perkongsian pandangan itu tadi. Kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.